Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya sekali lagi untuk video perkongsian daripada saya sendiri. Okey, untuk perkongsian bagaimana ataupun cara yang kita akan lakukan untuk cerapan titik-titik awan, ataupun lebih senang kita nak faham point cloud bagi laser scanning. Okey, pasti tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni pernah lihat video saya sebelum ini, bagaimana cara saya siap alat untuk cerapan point cloud di dalam kelas. Jadi untuk video perkongsian saya kali ini, kita akan buat cerapan secara outdoor di luar kelas. Okey, jadi kita perlu tahu perkara-perkara sebelum kita buat cerapan, semasa dan selepas cerapan. Jadi untuk outdoor saya kali ini, di belakang saya ni adalah pusat kalibrasi Instone, yang mana baru-baru ini telah dirasmikan oleh YB, Menteri Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sendiri. Jadi maknanya baru bolehlah saya nak buat cerapan di outdoor untuk bangunan ini. Jadi tuan-tuan dan puan akan bersama dengan saya sebentar nanti untuk cara-cara kita buat cerapan. Teruskan bersama dengan saya. Baiklah. Jadi untuk kita buatkan cerapan laser scanning ni, kita perlu dirikan alat kita, seperti mana yang saya tunjukkan di dalam kelas juga. Sama juga, yang mana kita punya perkara yang kita perlu titik beratkan adalah footprint bagi laser scanning kita ini. Jangan terlalu hampir dengan objek yang kita nak ambil. Jadi kat sini saya cuma gunakan spear ball. Tuan-tuan boleh lihat ada spear ball di situ. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi untuk kita buat cerapan ni, kalau sebelum ni masa kita di dalam kelas, kita setting alat ni indoor. Jadi kat sekarang ni bila kita nak buat outdoor, kita kena setting alat kita outdoor. Tuan-tuan boleh pilih outdoor secara HDR. Saya gemar outdoor HDR sebabnya semasa kita nak proses data, nanti kita akan nampak kita punya bangunan ni, dia akan ada save image HDR. Baiklah, kita akan pergi untuk setting alat laser scanning kita. Mula-mula tuan-tuan kena set up pada parameter yang kita nak gunakan dalam selected profile ni. Tuan-tuan kena pilih outdoor. Dia ada 3 jenis outdoor. 20 meter, dan juga outdoor HDR. So saya akan pilih outdoor HDR. Untuk setup macam dia punya resolution ni semua ni. Kalau tuan-tuan pilih satu resolution dia 1/2, maknanya lagi lama cerapan ni akan dibuat. Jadi selalunya saya akan ambil 1/4. Untuk horizontal atau vertical ni kita boleh set up lah untuk kawasan yang kita nak scan sahaja. Tapi kat sini saya nak ambil 360, so saya just biarkan secara default. So kalau tak ada apa-apa, kita dah boleh start scan. Macam mana nak manage dia punya folder apa tu semua, seperti mana video saya yang sebelum ini. So kita akan start scan selepas ni. Alright. So bila kita dah nak start scan, kita akan tekan button ni, so dia akan scan. So kita akan biarkan dia habis scan, and then kita akan datanglah kepada alat ni. Apa yang kita boleh lihat di sini, alat kita sedang jalankan kerja-kerja kutipan titik awan bagi bangunan pusat kalibrasi kita. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan daripada sini, bermakna alat kita tu dia akan adanya ikatan di antara bola-bola spear ball tu.
Okay, dia akan ada ikatan. Jadi bila kita pindahkan alat tu, kita kena pastikan alat tu nampak bola yang sebelum ini. Okay. Saya pasti dalam video indoor saya sebelum ni saya tidak ada tunjukkan bagaimana yang dimaksudkan ikatan antara bola tu. Okay. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, okay, alat saya di sana akan saya pindahkan di hadapan ini. Jadi bila di hadapan ni dia akan dapat ikatan bola ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, teruskan. Okey, baiklah tuan-tuan, seperti mana yang saya cakap tadi, saya akan pindahkan alat saya. Okey, saya sudah pun pindahkan alat saya di sini. Jadi bila saya pindahkan alat saya di sini, okey, ikatan point cloud, ikatan saya punya data tu nanti akan dapatnya bola itu 1, 2 dan juga yang ketiga. Jadi bola yang baru nanti dia akan ambil yang di hadapan ni 1 dan 2. Okey. Jadi bila kita dah pindahkan alat kita di tempat yang baru, okey, tuan-tuan kena pastikan dia akan ada nampaknya bola ataupun sphere ball sebelum ni ataupun marker, okey, yang sebelum ni, jadi kena nampak. Okey, jadi bila nampak tu supaya ia memudahkan kita nak sambungkan kita punya titik awan nanti. Baiklah, kita boleh proceed untuk scan yang seterusnya. Mudah saja. Okey, tapi sebelum nak scan tu, tuan-tuan kena pastikan dekat sini dia ada satunya tanda seru yang mana alat ni belum lagi cukup level. Okey, jadi untuk scan kena tunggu tanda seru di sini hilang. Bermakna dia bila dah hilang tu maknanya dia dah boleh scan. Okey, maknanya dia dah cukup level. Okey, maknanya boleh senang kata alat ni dia automated level. Okey, kita tunggu sementara kita tunggu ni. Bolehlah tuan-tuan lihat dulu kedudukan bola-bola saya. Okey, so untuk yang selepas ni saya akan pindahkan pula alat saya lebih kurang di sana. Okey. Baiklah, kita sudah biarkan alat kita scan. Okey, dah siap ni scan. Kita akan pindahkan ke sana pula seperti mana yang saya cakap tadi. So mari kita pindahkan alat kita. Baiklah, so daripada belakang sana tadi, okay, kalau tuan-tuan perasan ada bola sphere tadi, jadi saya dah pindahkan ke bahagian hadapan ni. Bermakna nanti alat kita akan ada ikatan yang sphere ball yang di bawah ni, dan ini adalah sphere ball yang baru, dia akan ikat selepas ini. Okay, jadi kita teruskan dengan scan alat ni. Okay, kita boleh perhatikan alat kita akan scan, lakukan kerja-kerja scan. Jadi pasti tuan-tuan nampak, okay, di sekitar ni, okay, dengan keadaannya, dengan ada kemah, okay, kenderaan, okay. Jadi tuan-tuan jangan risau, okay. Subjek yang kita nak buat adalah pusat kalibrasi ni. Okay, jadi yang macam yang kemah yang tadi, yang benda-benda lain bukannya berkenaan tu, kita boleh lakukan proses editing di dalam software Farusin nanti, yang mana bangunan-bangunan yang lain yang tak berkenaan ni kita boleh buang. Okay. Jadi tujuan di dalam editing tu kita buang tu supaya bolehlah mengurangkan sedikit kita punya point cloud yang mana kita tak guna pakai. Okay, jadi perlu diingatkan juga semasa cerapan ni, okay, tuan-tuan kena pastikan, okay, tuan-tuan dan perempuan tidak berada di hadapan kawasan ataupun subjek yang kita nak buat tu, iaitu pusat kalibrasi, sebabnya dia akan menghalang data-data point cloud tuan-tuan. Kalau nak duduk, nak berdiri, make sure tuan-tuan berada di belakang. Okay, seperti mana saya akan tunjukkan contoh selepas ni. Okay, tuan-tuan akan boleh nampak. Okay, tuan-tuan tengok nanti. Baiklah, semasa cerapan tu dibuat, okay, pastikan tuan-tuan tidak berada di hadapan alat. Okay, tuan-tuan kena berada di belakang alat. Okay, supaya tidak mengganggulah seperti mana yang saya katakan tadi. Baiklah tuan-tuan,
begitulah caranya bagaimana sebelum dan semasa cerapan kita buat. Jadi selepas ini tuan-tuan boleh sambung terus atau kerja-kerja ni sehingga kawasan luar. Okey, kita akan cover kawasan luar dulu dan baru kita masuk ke dalam lah. Okey, begitulah cara-cara kerja cerapan laser scanning untuk outdoor. Okey, sampai sini saja perkongsian saya untuk cerapan-cerapan secara outdoor. Okey, yang selebihnya nanti saya akan kongsikan dalam video ini juga. Okey, bagaimana proses-proses kerja yang akan dibuat selepas inilah. Untuk perkongsian bagaimana processing data tu nanti saya akan tanya rakan saya, Encik Anwar. Okey, nanti Encik Anwar akan bersama dengan tuan-tuan. Okeylah, sampai di sini saja. Salam daripada saya, Fazili Anwar bin Mat Yusof daripada Institut Tanah dan Ukur Negara.